Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, semua pihak termasuk masyarakat umum harus berganding bahu dalam usaha menangani kes kehamilan remaja yang semakin membimbangkan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM Datuk Seri Nancy Shukri berkata, Sarawak merupakan negeri kedua tertinggi dalam kes yang mencatatkan golongan remaja berusia 13 hingga 18 tahun melakukan hubungan seksual iaitu sebanyak 9.1%. Jelasnya Kelantan mempunyai kadar tertinggi pada 9.5% dan Pulau Pinang ketiga tertinggi dengan 8.9%. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Forum Advokasi Pendidikan Reproduktif terutama kepada golongan berkeperluan khas dari perspektif agama di Sibu pada Khamis. Jelasnya lagi, pendedahan di internet yang menunjukkan hubungan sebelum berkahwin dikenal pasti sebagai penyumbang kepada isu peningkatan kes kehamilan remaja bawah umur. Dan juga ini yang menjadi cabaran bagi kerajaan dan juga masyarakat dan juga ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang terlibat seperti ini. Maka ianya menjadi tanggungjawab semua masyarakat untuk membantu menanganinya dan kita cuba cari jalan apa lagi yang perlu kita lakukan. Kita buat program seperti ini, dia tidak terlibat, dia tidak datang kemari. Tapi ini diperlukan untuk kita translate whatever that we learn di sini untuk dikongsikan di sana, di luar sana, dan pihak yang lain juga perlu mengadakan program yang boleh menarik minat mereka. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Santubong itu berkata KPWKM menerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN memperluaskan pelaksanaan modul kesihatan reproduktif dan sosial pekerti melalui agensi agama peringkat negeri Sarawak. Ujar Datuk Seri Nancy lagi, ia sebagai usaha menangani isu sosial remaja dan kehamilan di bawah umur. Ada program lain lagi dan I think itulah kita boleh jemput agama lain, terutama sekali di Sarawak dan juga Sabah, boleh kita ajak mereka yang lain ni kerana kita ni banyak etnik dan juga dari segi kepercayaan keagamaan itu banyak, maka peluang untuk menganjurkan aktiviti seperti ini agak kurang juga kalau di negeri di Sarawak dan Sabah. Maka melalui program ini yang menjadi satu panduan untuk kami menganjurkan yang lain lagi, insya-Allah. Dan kita berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak yang menerima kolaborasi ini ya. Keperkembangan di Sydney, Australia. Majlis Pembangunan Awal Kanak-Kanak Sarawak telah menghadiri persidangan The World Organisation for Early Childhood Education (OMEP) Asia Pasifik ke-12 yang berlangsung dari 6 hingga 8 Disember 2023 di Macquarie University. Delegasi Sarawak telah diketuai Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah. Pada 6 Disember, beliau serta delegasi telah menyertai lawatan sambil belajar ke Pusat Pengajian Kanak-Kanak dan Keluarga Mia Mia serta lawatan sambil belajar ke Cottage Warata, Pusat Asuhan Kanak-Kanak sebelum meneruskan pelancaran rasmi persidangan berkenaan di mana 190 peserta dari 21 negara telah hadir dalam persidangan tersebut. Manakala dalam satu sesi pada 7 Disember, Datuk Seri Fatimah telah membentangkan kertas kerja bertajuk Memberi Akses, Equity, Kualiti dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Inklusif di Sarawak. Dalam hal itu, OMEP bermatlamat untuk mempertahankan dan mempromosikan hak kanak-kanak dengan penekanan khusus kepada hak pendidikan dan penjagaan di seluruh dunia. Untuk tujuan ini, OMEP akan membantu sebarang usaha yang boleh menggalakkan akses kepada pendidikan dan penjagaan awal kanak-kanak yang berkualiti. Di Simunjan pula, usahawan tempatan digalakkan untuk menimba ilmu dengan lebih mendalam bagi mengembangkan perniagaan mereka. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i memberitahu usaha menyertai bengkel atau program latihan merupakan langkah progresif dalam mendalamkan pemahaman khususnya untuk usahawan. Jelasnya sebagai contoh, pembungkusan dan pelabelan bukan hanya menekankan estetika tetapi juga menyampaikan maklumat yang penting kepada pengguna, menjamin keselamatan makanan dan menentukan keberhasilan produk di pasaran.
Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis penutupan bengkel pembungkusan dan pelabelan di Pusat Ekonomi Digital pada Rabu. Rodiah berkata program seumpama ini dapat memberikan pendedahan kepada usahawan tempatan mengenai kepentingan pembungkusan dan pelabelan yang berkualiti tinggi untuk meningkatkan daya tarik dan maklumat produk mereka. Katanya lagi, bengkel itu juga memberi fokus untuk membimbing usahawan dalam proses penting pembinaan jenama dan identiti produk termasuk cara untuk mencipta jenama yang kukuh dan mudah dikenali yang boleh membezakan produk mereka dalam pasaran yang kompetitif. Dalam hal itu, masyarakat Sarawak harus meningkatkan literasi digital supaya tidak ketinggalan dalam mempelajari pengetahuan dan kemahiran teknologi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Oladris memberitahu inisiatif yang diambil oleh Majlis Daerah Simunjan untuk memperkasakan komuniti digital tempatan merupakan langkah yang tepat. Jelasnya, komuniti Simunjan khususnya perlu mengambil kesempatan seperti ini agar tidak ketinggalan pada masa depan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis penutupan program Komuniti Digital Simunjan 2023 di Simunjan pada Khamis. Allah menambah program ini juga bertujuan mempromosi kewujudan literasi dan fungsi perpustakaan kepada komuniti setempat serta melahirkan komuniti yang celik teknologi maklumat IT. Dalam majlis sama, beliau turut menyampaikan hadiah kepada para pemenang bagi pertandingan dalam talian video pendek Masakan 2023. Selepas itu, Adun Simunjan itu telah menyampaikan voucher bantuan pakaian seragam Yayasan Sarawak 2023 kepada 192 pelajar dari 13 sekolah di sekitar Adun Simunjan. Selanjutnya, anak-anak dari kalangan keluarga asnaf yang belajar di Sekolah Kebangsaan SK Asyakirin telah menerima bantuan sempena sambutan perayaan Hari Krismas tidak lama lagi. Program anjuran bersama Jawatankuasa Kecemerlangan Sasiah dan Akademik JAKSA Unit Pendidikan Islam Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu, Panitia Pendidikan Moral, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan Pentadbir SK Asyakirin Bintulu ini bertujuan untuk membeli pakaian dan keperluan asas. Hadir sama mengiringi murid-murid terbabit ialah Adun Tanjung Batu, Jonipang Leong Ming. Seramai 22 pelajar terpilih telah hadir bersama ibu bapa dan guru pengiring ke pusat pembeli belah di Medan Central untuk memilih sendiri pakaian kesukaan masing-masing di Bintulu pada Rabu. Difahamkan sumbangan tersebut adalah daripada Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak merangkap Adun Samelaju, Datuk Majang Renggi dan Jonipang sendiri. Sekian edisi malam bersama saya, Fiza Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov dan UKAS channel di YouTube. Buletin edisi malam ini diakhiri dengan paparan video mengenai visi Premier Sarawak, Strategi Pengurangan Pasal COVID-19 PCDS 2030. #Seluruh Informasi Rakyat, Salam UKAS. Visi Premier 2030. Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, kerajaan negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi, mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin,
menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan, iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh, iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui. Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier Sarawak Maju 2030.